zone yang dipanggil sebagai weekly retest, weekly pullback sini. Jadi apa yang kita nak buat, H4 punya barang dah jumpa, tapi kalau kita nak mencari entry yang lebih cepat, lebih sharp, setup yang paling awal dekat mana? M30. Tukarlah kepada M30. M30 sebelum dia bergerak, biasanya market sebelum dia bergerak, dia akan buat apa dulu? Dia akan buat yang dipanggil sebagai dua barang, AB dulu ataupun AB dulu ataupun BO dulu ataupun AB. So dua barang ini sentiasa bermain untuk dia bergerak. So sini dah ada AB, sini dah ada AB satu, yang mana dia nak bagi tahu yang dia nak bergerak kan. Dalam masa yang sama, kalau kita tukarkan kepada line chart, betul tak sini dah berlaku satu dipanggil sebagai breakout. Zone yang sama. Dalam nak melengkapkan pergerakan dan perjalanan, dia akan break lagi AB. Dia break AB lagi dekat mana? Kat sini tu. Sebab itulah dia datang sini, naik dari atas. Dia punca dia tu AB dengan BO. Dua barang sebelum dia nak bergerak, inilah yang dia akan buat. AB tu macam mana? Alamak, BO kena body close ke ya? Atau week kira BO? Parah ni. Itu basic tu. Fahamkan apa yang dinamakan sebatang candle. Contoh. Okeylah, kita belajarlah sikit. Minggu ni kita ada webinar. Hari Sabtu ni, siapa yang nak masuk webinar boleh isi beg biru. Yang ini kita akan belajar berkenaan dengan abnormal candle. Papa, kalau tunggu AB bawah tak dapat masuk buy ya. Iyalah, kena tahulah. Ada roadblock itu. Sebelum sampai yang nombor 1, ada nombor lagi. Macam itulah. Okey. 107 boleh mata memandang. Kita akan adakan webinar pada hari Sabtu ini. Dan insyaAllah 5 hari bulan 7 kita akan ada seminar. Seminar di mana? Di Ankasa Hotel. Ankasa Hotel. Dekat mana tempat itu? Ni. The Secret Abnormal Candle. Yang ni. Ankasa Hotel dekat dengan Pudu, UTC Pudu. So kat situlah. Okey, kita tengok dulu apa barang yang ayah ajar sikit basic-basic dekat UTC. Where is this gone? Okey. Hotel tepi jalan tu. Tepi jalan tu. Baik kat situ je. Jika ada jarum sebelum dah menyentuh zon, tak membatalkan zon AB current kah? Alamak. Okey, first 118 mata yang memandang. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Dah pukul 12. Ayah kono ajarkan sikit berkenaan dengan macam ni tadi. Ada bertanya soalan yang itu sebenarnya basic, di mana kita kena faham dulu pembentukan sebatang candle. Okey, dah ready belum 102 boleh mata memandang? Kita jalan dulu. Kalau dah ready, tekan 1. Ayah nak jalan, minta maaf kalau kata tak boleh ulang. Siapa yang lambat, minta maaf sangat-sangat. Okey, mau kita tengok bondo yang basic dulu, asas itu. Sebab tu asas ini penting. Bila kita faham asas, senang, mudah untuk kita nak trade. Lambat tinggal, Okey? Di mana kono faham pembentukan sebatang candlestick berasalnya daripada OHLC. Okey? OHLC di mana sebatang candle kod mana sekalipun lah. Contoh, ada 2 contoh lah nanti ayah akan buatkan.
market open, pap, sini. Open. Market tu bergerak dia. Bergerak macam ni. Akhirnya, dia close lah dalam keadaan yang sebegini. Lepas tu dia turun. Lalu, dia pun naik balik. Terus close dalam keadaan yang macam ni. Bermakna yang naik tadi dia meninggalkan shadow dan yang turun tadi dia meninggalkan shadow, maka terjadilah open, high, low, close. Ini basic, simple untuk candlestick. Inilah kejadian sebatang candle. Yang ini adalah candle apa? Candle bullish. Dan kita ada satu lagi yang dinamakan candle bearish, di mana dia open itu, contoh dia open di sini kan, dan dia contoh dia naik dulu, naik. Tak jadi dia nak naik, lalu terjadilah satu yang dipanggil sebagai shadow, lalu dia turun. Tak jadi pula dia turun banyak tu, dia turun lebih kurang banyak ini, lalu dia close. Maka open di sini, high di sini, low di sini, close di sini. Terjadilah candlestick yang dinamakan bearish candlestick. Clear tak clear bab pembentukan candle? Macam mana sebatang candle itu terhasil? Kalau clear, tolong tulis satu. Clear. Clear. Okey. Kita ke barang yang seterusnya yang dinamakan sebagai breakout. Bila kita bercerita pasal breakout, dia ada satu lagi kawan dia, di mana dalam keadaan market dia ada dua. Satu yang dipanggil sebagai breakout dan satu lagi sebagai rejection. Okey. Dapat dua barang, rejection dan breakout. Di mana, macam mana kita kenal rejection ataupun breakout? Contoh, di dalam keadaan market macam ini, maknanya ini market tengah buat apa? Keadaan uptrend. Kita bercerita, ayah tak ceritakan SNR ke apa ke, tak cerita. Eden ceritakan pasal market structure. Dalam market structure, barang untuk melengkapkan perjalanan market uptrend, dia perlu membuat apa? Dia perlu membuat yang dipanggil sebagai breakout. Okey. So clear tak kat sini? Di mana bila macam mana kita nak kenal pasti yang dipanggil sebagai breakout apabila kalau kita letaklah satu line. Kan? Letak satu line. Breakout akan berlaku sekiranya ada candle yang close di atas market structure yang ini. Harga, contoh ini harga high dia kan, ini okey, ini high, ini higher high. Ada candle close di atas. So bermakna bila kita bercerita pasal candle close, open, high, alamak silap, high, low, close. So ini maksud dia breakout. Ini maksud dia apa? Maksud dia breakout. Candle close di atas higher high ni. Senang cerita kalau apa, dalam bahasa SNR dia R lah, resistant. Okey, dapat tak definisi berkenaan dengan breakout? Berbeza dengan yang dipanggil sebagai rejection. Rejection apa? Contoh, kita ada satu market structure.
yang mana kita faham selepas berlaku breakout dia perlu datang retest. Datang retest sini, dan bila kita nak bercerita pasal rejection, contoh masuk dia ke dalam zone ini, bawah sini ada apa? Bawah sini ikutkan inilah market structure dia. Kalau dalam bahasa SNR dia, inilah support. Macam mana kita nak kenal pasti rejection di mana berlakunya candlestick yang close di atas support selepas retest? Bermakna contoh itu OHLC. Di mana candle tak berjaya close di bawah support. Mana ini yang dipanggil sebagai rejection. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear tak sini? Apakah perbezaan antara rejection dengan breakout? Dan bila ini dalam keadaan yang macam ni lah. Contoh kalau kita ambil keadaan yang sama macam ni tadi, ini breakout, nak tanya. Tadi tanya persoalan tanya tadi, ya breakout tu macam mana? Kalau kata shadow je kira breakout ke? Dah tentulah. Kalau kita nampak sini ada satu market structure, datang sini, dia meninggalkan shadow. Candle close di bawah. Open, high, low. Alamak, salah. Open, high, low, close. Candle close di bawah resistance. Inilah rejection. Berbeza tak rejection dan breakout? Boleh bezakan atau tidak? Untuk M, bang, untuk M berapa kalau kira close ya? Tak nampak lagi ya? Macam mana dia nak cerita ni? Sebab tu asas ni. Ini asas daripada sebatang candlestick ni. Dia menceritakan bondo yang boleh jadi, dia bergantung kepada C. Kalau contoh kita nampak ada satu zone yang dipanggil sebagai resistance R, kita nak tahu sama ada dia breakout atau tidak. Kalau candle close di atas OHLC, candle ni close di atas. Okey, candle sekarang ni ada resistance, candle close di atas R. Ini apa? Tolong jawab. 120 mata yang memandang, candle sekarang close di atas R. Betul. So inilah yang dipanggil sebagai breakout. Dan satu lagi, apabila candle ni dia acah-acah, kan masa nak naik, dia naik macam ni. Okey, mula-mula dia dalam keadaan macam ni punya candle. Kita dah nampak dia nak berlaku breakout, tapi candle belum close. Akhirnya daripada macam ni punya gaya, candle tu bull tadi, lalu tak jadi dah, tertinggal lah macam ni. Okey, color tetap color hijau. Open,
high, low, close. Color tetap sama, tetapi ini dipanggil apa? Rejection. Inilah basic dia. Sekarang ni candle close kat mana? Bawah R ke atas R? Siapa tadi? Abang tadi yang tanya tadi, dah dapat kau belum? Ini basic ni. Kau nak kuatkan. Di mana kita faham berkenaan rejection dan juga yang dipanggil sebagai breakout. Dia bukanlah BO tak jadi, dia panggil. Tahu dia panggil dia rejection. Parah. Dia dah masukkan satu barang lagi pula. Itu BO tak jadi. Pula. Ganeh lah. So itulah bila kita bercerita pasal pergerakan market ni dia ada macam ni. Okey. So apa yang dia buat, dia kena sentiasa membuat breakout BO. Inilah market. Bermakna bila kita dah ceritakan macam ni, breakout tu berlaku kat mana? Mestilah dekat sini. Ada candle close. Ada candle yang close di atas. Itulah dinamakan sebagai breakout. Ada satu.